بآبائه وإخوانه وأزواجه وذريته من الأنبياء والمرسلين صلوات الله سلامه عليه وعليه أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ولمعلمينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya masih lagi kita dapat hadir pada pagi subuh yang mulia ini untuk kita meneruskan pembacaan kitab kita. Moga-moga kita diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, seterusnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah kita sambung baca kitab kita pada pagi ini. Kita masih lagi berada pada fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Kalau kitab saya muka surat 9 lah. Kat tuan-tuan mungkin kita buat apa dah? 8 8. Kita pada kata musannif, dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Situ kan? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan, setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat dan setengahnya penawar dan setengahnya racun. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Jadi tuan pengarang kitab kita mengatakan, hendaklah kita mengetahui perkataan yang didengar, yakni segala perkara yang masuk ke dalam telinga kita. Kita masih membicarakan tentang
fasal tentang telinga. Jadi telinga ni antara nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjaga nikmat tersebut, yakni dengan kita melakukan segala perbuatan yang mana dengan telinga itu dapat membawaki kepada perbuatan tersebut, membawaki kita kepada hari akhirat kelak, memasukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara yang disebutkan di sini untuk kita mensyukuri nikmat telinga itu adalah kita menjaganya daripada kita tidak mendengar perkataan-perkataan yang tidak elok. Kita tidak mendengar perkara-perkara yang haram. Kita tidak mendengar dengan nikmat telinga itu perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang mungkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sambung, kenapa itu? Kerana perkataan yang didengar itu seperti makanan. Kan? Nisbah kita mendengar apa yang masuk dalam telinga kita sama seperti makanan. Bila mana makanan kita makan masuk dalam perut kita, kan? Masuk dalam perut kita, masuk dalam tubuh badan kita, menjadi darah daging kita, menjadi darah daging kita dan jadi badan kita. Jadi kalau perkara itu makanan itu pun tak boleh masuk, sama juga dengan pendengaran kita tak boleh juga masuk perkara yang haram. Kalau makanan kita tak boleh masuk perkara yang haram dalam badan kita, telinga juga tak boleh masuk perkara yang haram ke dalam telinga kita. Sebab makanan yang haram, perkara yang haram, makan dia akan menjadi darah daging. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Kata Nabi SAW, tiap-tiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, fannaru aula bih, maka nerakalah yang lebih utama dengannya. Jadi nisbah kepada yang makanan pun sama juga dia nak cerita sini dengan perkara yang didengar, yakni perkara dengar pun kalau kata mendengar perkara yang haram masuk ke dalam telinga kita, maka dia itu akan dapat memberi mudarat dan dapat juga memberi menjadi efek juga kepada tubuh badan kita. Jadi bukan hanya makanan saja yang perlu kita jaga daripada perkara yang syubhah, daripada perkara haram. Telinga kita juga kita jaga supaya dia tak masuk perkara-perkara yang haram. Sebab bila masuk tu macam-macam mudarat yang akan terjadi ke dalam tubuh badan kita. Jadi dia kata sini, seperti makanan, setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Setengahnya bagi manfaat. Perkara yang kita dengar, ada perkara itu dapat memberi manfaat, dapat menjadikan itu ladang pahala pada kita. Kita mendengar orang mengaji Al-Quran, mendengar Quran, mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar kalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar ilmu dan sebagainya, mendengar zikir dan sebagainya. Dan setengahnya juga ada yang memberi mudarat. Kita mendengar perkara yang maksiat, mendengar perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, mendengar perkara yang lara, mendengar perkara yang lalai, perkara yang tidak dihalalkan oleh syarak kepada kita untuk mendengarnya, maka perkara itu akan memberi mudarat. Sebab tu alim ulama dia pesan kepada kita, kalau kita nak buat satu perkara ni, kita kena timbang di antara mudarat ataupun manfaat. Kalau kita nak melakukan satu perkara, lebih elok kita siasat ataupun kita timbang dulu perkara itu sama ada dia memberi mudarat atau manfaat. Kalau kata perkara itu memberi mudarat, maka kita tinggalkan dulu, jangan buat lagi. Kalau perkara itu manfaatnya pun ada, mudarat pun ada, tapi manfaat itu lebih banyak, lebih umum manfaatnya berbanding mudarat, maka kita boleh buat. Kerana manfaatnya lagi banyak walaupun ada sedikit mudarat. Tapi kalau mudarat sahaja yang banyak,
manfaat sedikit, bahkan tak ada langsung manfaat, maka tinggalkan perkara tersebut. Itu antara kaedah ataupun cara yang ulama letak kepada kita supaya kita ini selamat hidup kita di dunia dan di akhirat. Antaranya 3 perkara penting yang dipesankan oleh alim ulama. Salah satu dia apa? Ahammul matali' lil insan salasah, kata ulama kan. 3 perkara yang penting, yang perlu dituntut, yang perlu dipelajari oleh seorang manusia, ada 3 perkara. Kalau kata kita ingat 3 perkara ni, kita selalu waspada 3 perkara ni, selalu kita ambil penting 3 perkara ni, kita amalkan 3 perkara ni di dunia, insya-Allah kita akan selamat dunia wal akhirat. Dunia akhirat insya-Allah kita selamat. Yang pertama kata ulama apa? Ay ya'rifa khaliqahu. Mesti mengenal seorang itu akan Tuhannya. Ay ya'rifa khaliqahu. Seorang kalau hidup di dalam dunia, wajib dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Wajib dia kenal Tuhannya. Yang kedua, ay ya'rifa ma yadurruhu wa yanfa'uhu. Seorang itu mesti mengetahui dalam nak buat satu perkara, ma yadurruhu, perkara yang mudaratnya, wa ma yanfa'uhu, dan perkara yang manfaatnya. Jadi kalau kita nak buat satu perkara, kita tengok dulu perkara ni mana ada mudarat ke ada manfaat pada perkara tersebut. Ataupun kita timbangkan dulu mudarat dan manfaat, ada keduanya, tapi mana yang lebih banyak, mudarat ataupun nisbah manfaat yang lebih banyak. Jadi kalau kita tengok perkara itu banyak mudarat, tinggalkan, jangan buat dulu. Tinggalkan. Kalau kita tengok perkara itu banyak manfaatnya, mudaratnya sedikit je, maka kita boleh lakukan perkara tersebut. Sebab apa? Sebab kalau kita dapat menimbangkan di antara mudarat dan manfaat, insya-Allah perkara yang kita buat itu tidak akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, ataupun tidak akan memesongkan kita kehidupan kita di dunia. Yang ketiga kata ulama apa? Ay ya'rifa ahwalahu ba'dal maut. Seorang itu mesti mengetahui keadaannya selepas daripada kematian. Maknanya dia kena fikir, kita hidup di dunia, kita kena fikir siap dah. Adakah lepas dunia ni aku nak mati terus? Maksudnya mati habis dah. Dunia ni setakat tu je, ataupun perjalanan kehidupan seorang manusia setakat tu. Bila hidup di dunia, lepas dia mati, habis, tak ada apa dah. Tak ada mahsyar, tak ada siksa kubur, alam barzah tak ada syurga, tak ada neraka. Kalau kata dia tak ada situ, cukup. Tapi masalahnya kita, kan, lepas daripada kita meninggal dunia, kita mati, nanti kelak ada alam barzah pula. Lepas pada alam kehidupan ni ada alam barzah, kemudian akan ada kebangkitan semula, ada mahsyar, kemudian ada perhitungan, ada mizan, perhitungan dosa, perhitungan pahala, kemudian ada syurga, ada neraka. Maka bila seorang itu akan ingat, bila aku mati ni, aku bukan mati terus je, aku akan hidup, akan bangkit semula, nak perhitungkan amalan aku kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seorang itu ingat keadaannya lepas mati, maka apa yang dia buat? Dia akan persiapkan keadaan dia untuk ke tempat tersebut. Jadi kalau kita tak ingat, kita tak akan persiapkan. Kan? Kalau kita nak pergi mana-mana pun, kita kata esok tu ada meeting misalnya kan. Hari ni kita siap lah. Siap dah barang, siap dah apa nak bentang esok pada meeting tersebut kan. Tapi kalau kita tak ada apa, kita tak siap apa, kita duduk saja, begitulah kita keadaan hidup kita di dunia ni. Kalau kita rasa kita dah mati, tak ada apa, tak ada syurga, tak ada neraka, silakan. Kan? I'mal ma syi'tum, fa'malu ma syi'tum. Kerjakanlah apa yang kamu nak kerjakan, nak buat dosa ke nak buat pahala, ikut. Sebab mati ni tak ada apa dah. Tak ada azab, tak ada siksa, tak ada pahala, tak ada syurga, tak ada neraka.
Tapi masalahnya bukan begitu hakikat kehidupan kita. Hakikatnya apa? Di syurga nanti ada syurga, akhirat nanti ada neraka, ada dosa, ada timbangan, ada hisab dan sebagainya. Itu yang akan menentukan kehidupan selamanya, kehidupan kekal abadi kita. Baik. Jadi makanan ataupun pendengaran kita juga setengahnya ada perkara yang memberi manfaat dan setengahnya ada yang memberi mudarat. Kita dah sebut dah sebelum ni. Ada perkara yang haram kita dengar, ya. Kita dengar orang mengumpat, kita dengar maksiat. Ada perkara yang harus kita mendengar percakapan untuk jual beli. Kita mendengar apa untuk kita bermuamalah sesama kita. Maka itu di antara perkara yang harus untuk kita dengar. Dan setengahnya penawar dan setengahnya racun. Setengah daripada perkataan yang masuk dalam badan kita, setengahnya itu adalah penawar. Penawar, setengah atau penawar. Syifa. Setengahnya itu adalah racun yang membinasakan badan kita. Apa itu penawar? Iaitu mendengar ayat-ayat Al-Quran. Kita mendengar baca zikir dan sebagainya. Itu adalah sebagai penawar. Al-Quran sendiri itu adalah penawar. Allah Ta'ala sebutkan wa nazim minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Quran ini adalah sebagai syifa, sebagai penawar. Jadi kalau kita selalu mendengar Quran, adalah penawar badan kita. Dan setengahnya ada yang racun. Pendengaran kita ni ada juga yang masuk itu racun. Mungkin kita lalai mendengar muzik yang terlebihan, sampai badan kita ni ataupun kita ni jadi lalai dengan perkara, dengan muzik yang kita dengar tersebut, sampai kita tak boleh nak beribadah. Sampai kita nak berzikir pun dah tak boleh, dah tak rasa dah mana kesedapan zikir itu. Halawatu zikri, kesedapan zikir tu mana? Kita baca Quran pun rasa tak sedap dah, rasa tawar, ya. Disebabkan apa tu? Masuk racun, kan? Masuk pendengaran kita itu dah diracuni. Pendengaran yang yang perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, pendengaran ini juga perkara yang penting yang kita perlu ambil. Sebab pendengaran ni dia akan masuk masuk, dia akan sentiasa menjadi ingatan kita, kan. Dan kalau kita selalu mendengar perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang walaupun makruh sekalipun, kita mendengar, kita akan rasa terbayang-bayang. Apalagi biasanya muzik lah, muzik. Sebab tu Allah Ta'ala ni jadikan kita ni memang ada fitrah manusia ni, kita suka kepada perkara-perkara yang sedap macam tu, kan. Muzik ni kita memang tu fitrah, kita kata tak suka, memang tu fitrah kita, kan? Fitrah manusia. Tapi muzik yang macam mana yang dibolehkan, itu pembahasan kita. Bukan maksudnya asal muzik kita tolak semua, tak boleh langsung mendengar, tak boleh langsung dengar. Kalau kita mendengar muzik ataupun nasyid ataupun lagu yang patuh syarak, kan. Maksudnya yang syarak itu tidak menghukumkan haram kepada muzik perkara tersebut, kita dengar tak ada masalah. Dan sekali-sekala kita ini perlu juga kepada pendengaran ataupun muzik-muzik tersebut. Kenapa? Kerana itu juga menjadikan, memuaskan sebagai satu fitrah kita sebagai manusia yang suka kepada perkara-perkara yang sedap seperti muzik dan sebagainya. Cuma kita pilihlah muzik mana yang perlu kita dengar ataupun yang harus kita dengar, muzik mana yang haram kita dengar. Bukan tak boleh dengar langsung, masalahnya dah. Bahkan berkekalan perkataan itu dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Perkara yang kita dengar tu bahkan lebih lama berkekalannya ke dalam hati kita berbanding berkekalan makanan di dalam perut.
Kerana makanan itu hilang ia di dalam perut besar dengan tidur dan umpamanya. Dan terkadang berpekalan ia di dalam perut beberapa hari, kemudian hilang ia dengan makan penghancur. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang berkekalan ia perkataan itu di dalam hati seumur hidup. Bahkan perkataan yang kita dengar ini lebih lagi daripada makanan. Lebih lama dia itu duduk di dalam hati kita, tubuh badan kita berbanding makanan. Kan, kadang makanan, kalau kita makan, misalnya dia akan masuk dalam perut kita, kemudian dia akan proses. Yang mana nak jadi isi, jadi isi. Yang mana nak jadi najis, habis. Itu hilang dah, kan? Tapi kalau pendengaran, perkara yang kita dengar, dia akan masuk terus resap dalam hati kita. Dia nak kata pendengaran ni kadang lebih lama, perkara yang kita dengar tu lebih lama duduk dalam hati kita, dalam badan kita, berbanding makanan yang kita makan. Maka perkara itu perlulah kita ambil perhatian, supaya perkara yang masuk dalam hati kita, perkara yang masuk ke dalam tubuh badan kita itu tidak menjadi mudarat kepada badan kita, kepada tubuh kita. Baik. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka sentiasa ia memfitnahkan dan mendatangkan was-was, bahkan terkadang mensebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Terkadang dia kata apa? Perkataan yang jahat, perkataan yang buruk, maka perkataan tersebut akan sentiasa mendatangkan fitnah dan mendatangkan was-was, bahkan terkadang mensebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Boleh jadi perkataan yang kita dengar itu kadang boleh menyebabkan binasa kepada tubuh kita dengan binasa yang besar. Sebab itu kalau ahli-ahli sufi kita tengok, kan, orang-orang yang betul-betul menjaga, orang yang warak ni, muzik-muzik ni dia tolak siap lah. Kan? Sebab tu antara ahli sufi yang mutasyaddid sikit ni, yang agak keras, alatul lahwanin haram. Alat-alat muzik ni, permainan muzik ni haram. Walaupun ada dari segi sudut fiqahnya, kita dah bahas, ada sebahagian alat muzik tu yang harus hukumnya, ya. Bukan semua, ada sebahagian yang haram, ada sebahagian yang harus, yang disebutkan juga dalam kitab ni sebelum ini. Tapi bagi ahli sufi, orang yang warak ni, dia tolak semua. Alat muzik tak boleh langsung. Ada sebahagian. Sebab tu ulama dia dia tegas juga dalam bab muzik. Sebagian ulama dia tak nak langsung kepada muzik ni. Sebagian ulama boleh, tapi dengan muzik-muzik yang alat-alat muzik yang dibenarkan oleh syarak. Sebahagian tak ada, asalkan itu nama alat muzik, asalkan itu muzik, semua tidak boleh. Kerana takut nak menjaga kalam-kalam, perkataan-perkataan yang masuk ke dalam hati kita. Apalagi kalau muzik yang kita mendengar itu ada lirik-lirik, baik syair ataupun liriknya itu ada perkara-perkara yang seperti dapat merosakkan akidah. Kadang kita tak tahu, rupanya muzik itu dapat, kita duk baca muzik itu, rupanya lirik itu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kan dulu ada muzik apa? Ada satu lirik kan, tiada lafaz yang lebih agung. Apa lagu apa? Tiada lafaz yang lebih agung kalimah cintamu. Ya kan? Dia maksudnya apa? Dia kata tak ada lafaz yang lebih agung melainkan lafaz cinta kamu saja. Itulah lafaz yang paling agung. Sedangkan betul tak? Tak betul kan? Lafaz yang paling agung lafaz kalimah Allah Subhanahu Wa Taala.
lafaz cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga lagu yang kata dia takwil apa? Cintamu tu maksudnya boleh jadi cinta kepada manusia, boleh jadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi lirik-lirik yang macam tu kita hindarkan. Apalagi lagu yang kita tak tahu makna dia. Kan lagu Inggeris, lagu apa tu, lagu Korea lah orang dengar lah ni. Kan orang muda lah ni duk dengar lagu Korea, lagu apa macam-macam lagu Inggeris lah. Kita tak tahu tiba-tiba lagu tu dalam lirik itu menghina Islam misal. Tiba-tiba dalam lagu itu dia ada perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, ada unsur agama lain yang masuk dan mensyirikkan Allah. Liriknya itu ada unsur syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kita main dengar, lepas tu hafal pula tu duk nyanyi pula. Dalam masa yang sama kita sudah melafazkan perkara-perkara yang kufur wal iyadu billah. Sebab itulah perkataan yang masuk ni dapat memberi mudarat juga kepada tubuh badan kita. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarannya dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Maka sebelum Allah Subhanahu wa taala bertanya di hari kiamat kelak, apa yang kamu buat dengan telinga kamu di dunia dulu? Pernah tak kamu mendengar ilmu? Pernah tak kamu mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala? Pernah tak kamu mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah tak kamu mendengar zikir-zikir yang memuji Allah Subhanahu wa taala? Semua itu akan diperhitungkan di hari akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, wal basar dan penglihatan, wal fuad dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, kesemua yang tiap-tiap demikian itu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran kita Allah taala soal. Dulu di dunia kamu mendengar apa saja? Perkara yang aku larang dulu kamu dengar tak di dunia dulu? Wal basar, penglihatan, kamu lihat apa dulu? Melihat tak perkara maksiat? Kamu lihat tak perkara yang aku larang? Kamu lihat tak perkara yang aku suruh lihat? Lihat tak Quran? Lihat tak Kaabah? Lihat tak ilmu dan sebagainya. Wal fuad dan hati. Hati kamu dulu apa yang kamu gunakan? Apa yang kamu ingat? Apa yang kamu simpankan di dalam hati kamu tu? Ada kamu ingat tak tentang Allah Subhanahu wa taala? Ingat tak kat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ni musim Maulid ni. Ingat tak kita kat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita pernah tak selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pendengaran kita selalu tak dengar selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni musim Maulid ni banyaklah kita selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan musim Maulid sajalah maksudnya. Kalau boleh hari-hari kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau tiba musim Maulid ni kita sambutlah ataupun kita selawatlah banyak-banyak. Kita ingatlah buatlah majlis dan sebagainya yang dapat ingat kita kepada jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh selawat banyak, selawat 10 kali cukup sehari. Man shalla alayya wahidatan marratan sallallahu alaihi asharata marratan. Barang siapa selawat pada aku, Nabi kata 10 kali, 1 kali, Allah Taala akan selawat kepada aku kepadanya 10 kali. Man shalla alayya wahidatan marratan sallallahu alaihi asharata marratan. Siapa selawat ke aku sekali, Allah Taala akan selawat dekat dia 10 kali. Allah Ta'ala balas. Sebab apa hadirin yang berkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Selawat-selawat ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan satu-satunya yang menjadi satu-satunya yang Allah Ta'ala perintah dan Allah Ta'ala melakukannya. Kan? Satu-satunya perbuatan yang Allah Ta'ala suruh buat dan Allah Ta'ala sendiri buat, iaitu selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Innallaha malaikatahu, Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, selawat pada nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi, selawatlah kamu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala suruh sembahyang. Allah Taala sembahyang tak? Allah Taala suruh kita puasa. Allah Taala dia puasa tak? Tak. Itu suruhan kepada kita, ditaklifkan kepada kita. Tapi Allah Taala suruh kita selawat. Allah Taala sendiri yang selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nak kata apa? Selawat kepada Nabi itu adalah perkara yang besar, hatta sehingga kan Allah Ta'ala sendiri pun selawat kepada Nabi. Bila sebut Allah Ta'ala selawat pada Nabi, itu maksudnya Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Nabi SAW. Sebab bila kita sebut selawat ataupun solah, ini ada tiga maksud. Yang pertama, kalau solah itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu dia panggil rahmat. Yang kedua, kalau salah itu daripada malaikat, dia panggil istighfar. Yang ketiga, kalau salah itu daripada manusia, dia panggil ad-du'a, doa. Kita selawat kepada Nabi ni maksudnya kita mohonkan Allah, kita doakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelebihan selawat ni tak perlu kita perincikan terlalu banyak yang tuan-tuan dapat lihat di buku ataupun di sumber-sumber yang lain, terlalu banyak. Salah satunya apa yang saya teringat dalam satu kitab lah. Satu kitab, nama dia kitab Irsyadul Ibad. Kitab Irsyadul Ibad. Itu karangan Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dalam kitab tu ada dia buat satu hikayat nak cerita tentang kehebatannya selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika seorang ibu ni dia kematian anak dia. Anak dia mati. Kemudian dia mimpi apa? Anak dia ni duduk dalam keadaan, di dalam alam barzah tu duduk dalam keadaan yang tak tenang. Bukan keadaan yang bahagia. Kemudian besoknya bila dia pergi ke kubur tu, dia teringat, kemudian dia selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disedekahkan pahala yang dia selawat tu kepada anak dia yang ada dalam kubur tersebut. Maka kemudian dia mimpi lagi bahawa tengok anak dia duduk dalam keadaan yang bahagia. Anak dia duduk dalam keadaan yang selamat. Itu di antara kelebihan selawat pada Nabi. Dan di antara kisah yang lain juga disebutkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ada seorang ni, dia ni bukan orang yang baik sangat lah di dunia. Maksudnya dia ada makan rasuah. Dia ada buat juga perkara-perkara yang dilarang, ada perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu ketika ni dia ada anak, dia pergi sekali buat haji dengan anak dia. Buat haji dengan anak dia. Kemudian dia buat haji, ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala meninggal si ayah tadi. Meninggal. Lepas daripada meninggal tu, ayah dia tu muka dia berubah. Si ayah tadi tu yang kata dia makan harta secara batil, secara rasuah dan sebagainya tu, muka dia berubah menjadi hitam. Kemudian anak dia pun pelik lah. Kemudian anak dia ni pun tertidur. Ni cerita mimpi lagi lah ni. Kadang-kadang ni orang allergic dengan cerita macam ni. Tapi cerita ini disebutkan dalam kitab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian dia mimpi, dia jumpa Nabi SAW. Lepas pada mimpi tu, dia bangun balik, dia tengok muka ayah dia dalam keadaan yang tenang, yang gembira. Lepas pada peristiwa tu beberapa hari, dia mimpi lagi jumpa Nabi SAW. Dia tanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang terjadi pada ayahku sebenarnya ni?
Kemudian kata Nabi SAW, ayah kamu ni dulu seorang yang bukan yang baik sangat. Dia ini dikatakan dia ini makan harta secara batil, yakni makan harta orang, rasuah dan sebagainya. Tapi ayah kamu ni ada satu amalan yang dia tak tinggal amalan tu tiap hari. Yakni dia ketika mana dia nak tidur, dia akan selawat kepada aku 100 kali. Dekat-dekat nak tidur tu dia akan lawat hari-hari. Walaupun dia itu orang yang maksiat, tapi dia itu ada berselawat kepada Nabi SAW. Maka dengan itu aku syafaat kepadanya. Dengan itu Nabi SAW bagi syafaat kepada orang tersebut, lelaki tersebut. Tengok tentang yang dirahmati Allah SWT. Apa pengajaran kita ambil? Selawat ni adalah perkara yang besar. Jadi bukan perkara yang kecil. Selawat ni juga perkara yang besar. Kita hendaklah kita lazimkanlah selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sirah selawat tu, lafaz ucapan selawat ni banyaklah. Selawat Ibrahim, selawat macam-macam. Kita nak selawat aja nak ikut. Selawat tafrijiyah, kita paling selalu dengar selawat tafri Allahumma shalli salatan kamilatan. Buat lagu tu lah cepat ingat kan. Tapi kalau malas selawat juga, selawat dengan sirah yang paling pendek, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Sikit lagi habis dah. Pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Kita berhenti situ dulu ataupun kita nak sambung lagi. Ini dah masuk ke pasal yang lain lah. Kita sambung ni panjang lah. Sikit lah kita sambung sikit. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan lidah bagi engkau supaya membaca engkau dengan dia akan Quran dan hadis Nabi SAW dan segala zikir dan pengetahuan yang beri manfaat. Ini kita masuk pada fasal nak bicara bab lidah pula. Jadi Allah Ta'ala ni menjadikan lidah, menciptakan lidah supaya manfaatnya kita yang pertama dapat membaca Al-Quran. Jadi kalau tak ada lidah, payah nak baca Quran. Bahkan tak boleh tak boleh baca je nak tak lidah. Jadi baca Al-Quran itu yang pertama, manfaat ataupun nikmat lidah yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Kerana Al-Quran kalau kita baca ni, dia akan memberi syafaat juga pada kita kelak. Iqra'ul Quran, dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata Iqra'ul Quran fa innahu ya'tinakum yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah kamu akan Quran, kerana Quran akan datang kepada kamu pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi kalau kita di dunia ni sering baca Quran, Quran itu akan datang kelak, akan bagi syafaat, bagi pertolongan kepada kita. Paling kurang sehari kalau malas sangat pun baca juga kalau tak banyak. Baca juga kalau tak banyak. Sebab orang yang ahli Quran, orang yang sentiasa melazimi Quran, Allah Ta'ala akan pelihara dia. Di antara yang nak kuatkan ingatan kita juga adalah kita nak baca Quran. Antaranya membaca Quran itu antaranya dapat juga memberi ingatan yang kuat kepada kita. Dan dikata juga kalau orang yang sentiasa melazimi Al-Quran ni, dia takkan nyanyuk. Sebab tu kita tengok kalau orang tua-tua dulu, kalau dia ni orang yang sentiasa lazim Quran, ataupun guru-guru agama yang mengajarkan Quran kan. Kita tengok dulu kan ada guru kampung yang mengajar Quran, guru mengaji Quran, ngaji petang, ngaji malam dulu kan. Kalau tua dia biasa dia tak nyanyuk. Jadi tak nyanyuk. Jadi walaupun dah tua tak nyanyuk. Itu mungkin asbab apa? Melazimi dia dengan Al-Quran. Kemudian membaca hadis Nabi SAW dan segala zikir. Zikir ni
Kerana zikir ni dapat apa? Dapat untuk menghidupkan hati kita yang telah mati, ataupun membasahkan hati kita yang gersang. Kan tanah kalau gersang, tanah yang kering perlu dibasahkan dengan air hujan. Begitu juga hati kita yang kering, yang gersang, perlu dibasahkan hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya nak sebutkan satu zikir, satu zikir yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan ada pen, boleh catat zikir. Zikir ni kehebatannya, kalau kita membaca dia, diberi pahala lipat 2 juta kali ganda. 2 juta tuan-tuan. Pahala dia tu baca 11 kali saja zikir ni. Catat itu boleh. Okey, saya baca dulu. Zikir ni bunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahun wahidan shamidan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu zikir dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahun wahidan shamidan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya tulis pandang dulu boleh. Ya. Ada halus Ustaz. Halus ha? Jauh lebih. Bawa kamera nampak. Nanti tengok nanti. Kita tu mega. Bawa kamera nampak. Sampai belum di atas. Nanti saya rangkut. Nanti saya rangkut. Wahidan shamidan. Baris ya? La ilaha illallah ni. Bila tertolong La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun wahidan shamidan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah zikirnya. Nanti boleh tangkap gambar ke macam mana. Ya, zikir ni tuan-tuan yang baca Allah Subhanahu taala baca dia 11 kali. Kalau boleh kita amalkanlah setiap hari. Baca dia tak banyak pun 11 kali, tapi pahala dia tu berlipat kali ganda 2 juta kali. Pahala dia 11 kali baca dia 11 kali baca dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahun wahidan shamidan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu di antara zikir-zikir yang kita dapat beramal dengannya. Dan lagi banyak lagi sebenarnya zikir-zikir yang tuan-tuan pun ada dah duk amal dah, amalkan. Nak tambah pun tambah lagi.
Yang penting kita dapat istiqamah. Karena istiqamah itu sangat payah. Kita nak beramal ni mudah. Bukan maksud mudah apa. Kita nak buat sekali tu mudah ya. Kita dapat satu amal, buat cukup. Tapi kita nak istiqamah, nak konsisten. Nak istiqamah hari-hari buat amal itu payah. Sebab tu ulama kata istiqamah tu terlebih baik daripada 1000 karamah. Kan? 1000 karamah tu istiqamah itu lebih lagi daripada 1000 karamah. Dan kalau kita ni sebagai orang biasa ni, hamba biasa ni, istiqamah itulah sebenarnya karamah bagi kita. In sabatat fi nafsil istiqamah fatilka lil abdi hiyal karamah. Itulah. Dia hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi sebenarnya zikir-zikir insya-Allah. Pertemuan berikutnya kita sharekan lagi supaya manfaat kita bersama, manfaat kepada diri saya dan juga hadirin yang datang, supaya dapat kita beramal, kita banyak berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.